Kopi Vosian, Izoi Rita Shajanis Mijol, Mempadio Zurad BTTV Sorop DT. Kerajaan Sabah meminta Wisma Putra memanggil Duta Filipina di Kuala Lumpur untuk memberikan amaran keras kepada Kerajaan Filipina berhubung pelanggaran terhadap kedaulatan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Najib Abdal berkata, Sabahan telah dijanjikan keselamatan dan perlindungan semasa penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Oleh sebab itu, Kementerian Luar perlu mengambil tindakan tegas terhadap perkara yang disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Sabah serta provokasi yang tidak sepatutnya. Dalam satu kenyataan hari ini, Ketua Menteri berkata, Sabah adalah negeri yang berdaulat dan perkara ini telah diselesaikan sejak sekian lama. Kenyataan ini susulan laporan mengenai keputusan Jawatan Kuasa Hal Ehwal Luar Negara Filipina yang membenarkan cetakan peta Filipina meliputi kawasan 320 km Zon Ekonomi Eksklusif EEZ dan Sabah di dalam pasport negara itu. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata Wisma Putra tidak boleh berlembut selepas pihak berkuasa Filipina mengeluarkan pelbagai kenyataan tidak masuk akal sejak akhir-akhir ini. Sabah adalah negeri merdeka di dalam Persekutuan Malaysia melalui Perjanjian Malaysia 1963, MA 63 yang telah diterangkan dan diterima oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Berikutan itu, walau apa cara sekalipun, Filipina tidak mempunyai asas, sejarah atau lunas perundangan untuk membuat tuntutan ke atas Sabah. Amat dikesali apabila Filipina telah bertindak bertentangan dengan semangat ASEAN dan prinsip asas saling menghormati kedaulatan, kesaksamaan, integriti wilayah masing-masing dan identiti negara bagi setiap anggota ASEAN. Ketua Menteri tidak pernah berdiam diri berhubung isu tuntutan Filipina ke atas Sabah, malah sentiasa konsisten menafikan tuntutan berkenaan. Ketua Wira Parti Warisan Sabah, Datuk Muhammad Aziz Jaman menempelak Presiden Parti Cinta Sabah PCS, Datuk Seri Hanifah Aman yang menuduh kononnya Ketua Menteri berdiam diri dengan tuntutan Filipina ke atas Sabah. Muhammad Aziz berkata Datuk Seri Muhammad Syafiee tidak pernah berdiam diri dengan isu tersebut, malah sentiasa konsisten menafikan tuntutan yang dibuat pemimpin Filipina. Katanya Hanifah sendiri yang pernah menjadi Menteri Luar tidak pernah melakukan apa-apa untuk menghentikan tuntutan Filipina terhadap Sabah. Sebaliknya, walaupun baru 2 tahun menerajui kerajaan Sabah, Warisan jauh lebih proaktif dalam mempertahankan hak negeri termasuk mengambil tindakan di Mahkamah Antarabangsa untuk mendesak Filipina menghentikan tuntutan ke atas Sabah sebagai wilayahnya. Yang amat berhormat, dalam tahun pertama apabila kalau kita ingat satu ketika apabila Filipina sekali lagi mengeluarkan kenyataan bahawa menuntut bahawa Sabah ini sebahagian daripada wilayah mereka. Apa yang kerajaan negeri buat? Kita tidak goyang kaki, kita tidak tutup mulut. Tetapi apa yang dibuat oleh kerajaan negeri menghantar peguam negeri kita untuk saman ataupun lawan di Mahkamah Antarabangsa di Sepanyol. Itu yang kita lakukan. Persoalan yang kita tanya kepada mereka, Hanifah Aman contohnya telah menjadi Menteri Luar selama berapa tahun. Apa yang dia buat sewaktu dia menjadi Menteri Luar? Tugas Menteri Luar itulah sepatutnya dia mempunyai peluang untuk berjumpa dengan rakan sejawat dia di Filipina, mendesak agar kerajaan Filipina jangan lagi ulang sekali tentang klaim mereka. Muhammad Aziz berkata isu tuntutan Filipina ke atas Sabah seringkali ditimbulkan setiap kali menjelang musim pilihan raya. Beliau berkata perkara itu sudah berlaku sejak dulu lagi, semata-mata cuba menakutkan rakyat Sabah sekiranya terus memilih parti tertentu. Persoalan saya kepada rakyat negeri Sabah sekali lagi, cuba tanya diri kita, kenapa setiap kali pilihan raya timbul isu ini? Perasan atau tidak? Berapa kali pilihan raya di negeri Sabah? Asal pilihan raya berlaku di negeri Sabah, mesti wujud isu tuntutan Filipina terhadap negeri Sabah. Tolong jawablah, tanya dengan rakyat negeri Sabah. Kenapa? Why is it every time elections coming, tuntutan Filipina ini pasti muncul? Jadi saya yakin dan percaya ini merupakan isu-isu yang sengaja mereka mainkan, isu perkauman, isu menakut-nakutkan. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Pemimpin Bersama Rakyat di Taman Kinabutan Riyadh Tawau kemarin.
Kenaikan 100% kadar pemberian khas tahunan untuk Sabah yang tidak pernah disemak semula dalam tempoh 50 tahun menjadi kayu pengukur usaha warisan dalam membela kepentingan rakyat Sabah meskipun hanya 26 bulan menjadi kerajaan. Ketua Wirawarisan Datuk Muhammad Aziz Jaman berharap orang ramai boleh menilai perkara itu kerana geran kewangan tersebut tidak pernah berubah ketika Barisan Nasional dan UMNO berkuasa selama lebih 20 tahun di Sabah. Kita serah kepada rakyat untuk menilai sama ada layak atau tidak warisan diberikan peluang untuk mentadbir negeri ini. Menurut Muhammad Aziz, Barisan Nasional dan UMNO sepatutnya malu apabila cuba membuat perbandingan pentadbiran mereka dengan warisan. Kita selaku kerajaan di peringkat negeri hari ini menyerahkan nasib kita di tangan rakyat negeri Sabah. Kalau rakyat negeri Sabah dalam tempoh 2 tahun mereka merasakan bahawa kita gagal, kita serahkan kepada rakyat untuk menilai dia. Tetapi itu yang saya sebutkan dalam ucapan saya tadi, janganlah nilai kita dalam tempoh 2 tahun kita menjadi kerajaan. If you want to compare, let's compare apple to apple, bukan apple to durian. You see, because UMNO Barisan Nasional memerintah Sabah 26 tahun, kita baru 2 tahun. Tetapi seolah-olah apa yang kita lakukan dalam tempoh 2 tahun tidak diambil kira oleh mereka dalam tempoh 100 tahun pergolakan politik masuk keluar mahkamah. Lepas itu isu COVID melanda dunia mengakibatkan mereka klaim bahawa kita tidak baik dalam mentadbir negara mengakibatkan ekonomi kita jatuh. Mereka bandingkan kita dengan negeri-negeri seperti Sarawak, Selangor, Pulau Pinang. Saya perlu jelaskan kepada rakyat negeri Sabah, negeri-negeri yang mereka compare kita ini tidak menyaksikan perubahan kerajaan negeri. Menjelang pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16, Sarifuddin Hatta menegaskan akan mempertahankan kerusi Dun Merotai. Ketua Bahagian Parti Warisan Sabah Warisan Kalabakan Sarifuddin Hatta menegaskan bakal mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Morotai pada pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16. Ini sekaligus menafikan desas-desus bahawa beliau bertanding di Dun Tanjung Batu atau Sebatik. Tambah Sarifuddin, banyak agenda pembangunan telah dirancang, antaranya mewujudkan Pekanbaru Merotai yang akan bermula tahun hadapan dalam rancangan Malaysia ke-12. Saya pun heran kenapa ada viral-viral tertentu, sekejap saya di Sebatik, sekejap saya di Kukusan, sekejap saya di Tanjung Batu. Saya sudah buat kenyataan bahawa saya akan mempertahankan kawasan saya di Merotai. Ya, sebab banyak agenda pembangunan yang telah saya rancangkan dan saya mulakan di kawasan Merotai. Ya, terutamanya Pekanbaru Merotai yang kita akan laksanakan bermula pada tahun depan 2021 rancangan Malaysia ke-12. Ini ada agenda kita. Yang mana saya ini adalah anak jati Merotai, saya lahir di Merotai. Tidak mungkin saya mau beralih ke tempat lain. Ini pula berkaitan cadangan penggunaan logo Parti Warisan Sabah dalam PRU Dun Sabah. DAP Sabah pula bersikap terbuka dan berkata soal logo tidak perlu dijadikan isu besar kerana boleh dibincangkan dengan baik di kalangan Pakatan Harapan PH Sabah dan rakan sekutu yang lain. Basically, our stand boleh dirumuskan dengan begitulah. Yang pertama, kita bersikap terbuka. We are open, okay? We open to use any common logo in order to project the image of unity, perception of unity. Itu okay. Okay, so in fact we have no issue lah. We have no issue to reject. We don't want to use the common logo. But the thing is, we don't want. But the second thing is, we think DAP roket logo sudah lama bertapak di Sabah. So memang DAP tidak atau kurang dilihat oleh pengundi atau oleh rakyat sebagai parti Melayu sudah. Karena sudah lama. Sejak 78, so ini terbukti dengan keputusan kita daripada 7 kerusi kita tanding last election yang untuk negeri kita menang 6. So saya rasa itu sesuatu pengiktirafan daripada rakyat. Perkara itu dinyatakan Setiausaha DAP Sabah Chan Fung Hin di satu sidang media di Kota Kinabalu. Pada pilihan raya umum ke-14 lalu, DAP Sabah menggunakan logo sendiri. Terbuka lah kan dalam perbincangan ni lah kan. So kerana masih ada masalah. Jangan ni sangat, jangan mamalai. Kita belajar dari SDM mamalai. Jangan terburu-buru, okay? So when the time comes, I think the decision would be made lah. But this is a issue which we think that
maybe we should talk more on what we have done rather than always talk about is it good to use one logo lah. So this is only a one issue, but it's not a issue which need to create the argument among the component parties lah. It's unnecessary lah. Perjumpaan antara polis kontingen Sabah dan Suruhanjaya Pilihan Raya bagi membincangkan penugasan PRU Dun Sabah akan diadakan esok. Polis kontingen Sabah akan mengadakan perjumpaan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR di Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri esok bagi membincangkan penugasan sepanjang Pilihan Raya Umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali berkata beberapa perkara dan penugasan akan diperincikan semasa perjumpaan itu selaras dengan norma baru berikutan penularan COVID-19 di negara ini. Hazani berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Mohamad Shafie bin Haji Abdal di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu pagi tadi. Beliau berkata polis Sabah akan mendapatkan bantuan anggota dan pegawai polis daripada Semenanjung dan Sarawak sepanjang PRU Dun Sabah. Dun Sabah dibubarkan 30 Julai lalu. PRU Dun Sabah ke-16 ditetapkan pada 26 September manakala hari penamaan calon pada 12 September. Sejumlah 1.12 juta pemilih pendaftar layak mengundi di 73 kawasan Dun. Dalam perjumpaannya dengan Ketua Menteri Hazani yang baru dilantik sebagai Pesuruhjaya Polis Sabah yang baharu menekankan mengenai integriti pegawai dan anggota polis di seluruh Sabah. Katanya misi dan visinya adalah untuk membenteras aktiviti penyeludupan, jenayah bersindiket, dadah dan perjudian di Sabah. Pelaksanaan projek tebatan banjir di Kota Belud perlu dipercepatkan. Ahli Parlimen Kota Belud Isna Raisa Munira Majlis berharap agar pelaksanaan projek tebatan banjir di daerah itu dapat dipercepatkan. Ini memandangkan Kerajaan Persekutuan telah meluluskan peruntukan RM50 juta untuk fasa pertama sejak 2017 lagi. Namun malangnya tiada sebarang pelaksanaan sehingga ke hari ini. Munira mengulas jawapan bertulis dari Dewan Rakyat berkenaan isu itu baru-baru ini. Beliau berharap sebut harga kerja ukur kejuruteraan pada pertengahan bulan ini serta sebut harga kajian kemungkinan bersepadu sumber air dan tebatan banjir pada awal September akan berjalan lancar. Munira berkata beliau berkesempatan untuk mengemukakan isu banjir yang selalu dihadapi oleh penduduk Kota Belud kepada Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man baru-baru ini. Beliau berharap akan ada lagi tindakan susulan dari Kerajaan Persekutuan untuk penyelesaian masalah banjir di Kota Belud. Harimau mati meninggalkan belang. Namun, apa yang berlaku apabila harimau melarikan diri dari kandangnya? Ciri keselamatan akan ditambah baik di Taman Hidupan Liar Lokawi bagi mengelak kejadian harimau dahan terlepas dari kandang sebagaimana yang berlaku semalam. Pihak pengurusan Taman Hidupan Liar Lokawi akan menambah ciri keselamatan di sekeliling kandang harimau dahan bagi mengelak kejadian harimau terlepas dari kandangnya seperti mana yang berlaku semalam berulang. Pengarah Jabatan Hidupan Liar Agustin Tugau berkata, dawai besi dan pagar akan dibina selepas seekor harimau dahan dikenali sebagai Tumba berjaya meloloskan diri dari kurungannya sebelum dapat ditangkap semula jam 8.45 malam. Tumba ditangkap semula selepas ditembak menggunakan ubat pelali di kawasan taman itu juga dan kini dilaporkan dalam keadaan baik di bawah jagaan doktor veterina. Ketika ini kandang ekshibitnya sedang dibaiki untuk memastikan Tumba tidak dapat melepaskan diri dari kandangnya pada masa depan. Tambah Agustin lagi apabila kandang itu sudah siap, Tumba dan seekor lagi harimau dahan jantan lain dikenali Boboy akan dimasukkan semula ke dalam kandang itu. Taman Hidupan Liar Lokawi seluas 112 hektar menempatkan spesies hidupan liar terlindung termasuk orangutan, gajah, Borneo dan badak Sumatra. Kotohwadan Misomo Toko Vago.